5 jutawan yang tidak menamatkan pelajaran di universiti. Tidak menamatkan pelajaran di peringkat universiti tidak bermaksud Anda telah gagal dalam hidup, karena apa yang paling penting adalah Anda tahu apa yang Anda minat dan mahukan, dan bekerja keraslah mengejar cita-cita Anda. Kali ini kami ingin berkongsi senarai individu-individu paling kaya di dunia yang tidak menamatkan pelajaran di universiti. People make decisions every day. For example, before you go outside, you kind of have an if statement that says if it's raining. Pertama, Bill Gates. Berada di tangga pertama senarai ini tidak lain dan tidak bukan manusia paling kaya atas muka bumi dengan kekayaan Rm360 bilion, Bill Gates. Bill Gates melanjutkan pelajaran ke University Harvard pada 1973 selepas mendapat markah SAT 1590, markah penuh 1600. Bill Gates yang memilih kursus pra-undang-undang kemudiannya menyambung ijazah dalam computer science. Ketika berada di Harvard, beliau mengenali Steve Ballmer. Selepas 2 tahun di Harvard, Paul Allen meyakinkan Bill Gates supaya berhenti belajar untuk bekerja sama membina syarikat Microsoft. Bill Gates membuat keputusan meninggalkan Harvard untuk Microsoft, manakala Steve Ballmer menghabiskan pelajarannya. Steve Ballmer yang mempunyai ijazah, kemudiannya diambil bekerja di Microsoft oleh Bill Gates yang tidak menamatkan pelajaran. Walaupun tidak menamatkan pelajaran, Bill Gates berkata, "Walaupun saya tidak menamatkan pelajaran dan bernasib baik mengejar kerjaya dalam bidang perisian komputer, namun mendapatkan ijazah adalah lebih selamat untuk mengejar cita-cita." Kini, Microsoft merupakan antara syarikat paling berjaya atas muka bumi. Kedua, Mark Zuckerberg. Tidak perlu diperkenalkan lagi nama ini. Ramai yang sudah mengetahui cerita Mark Zuckerberg melalui filem Social Network. Mark mula menggunakan komputer dan menghasilkan perisian komputer sejak usia muda lagi. Individu yang bertanggung jawab mengajarnya dalam bidang ini adalah bapaknya yang mengajar Atari Basic Programming. Mark kemudian diajar secara persendirian oleh David Newman, seorang pembina perisian komputer. Mark Zuckerberg melanjutkan pelajarannya ke University Harvard dan disitulah beliau mula-mula membina laman web yang dahulunya dikenali sebagai The Facebook. Setelah Facebook semakin berkembang, Mark berhenti dari University Harvard ketika tahun kedua untuk meneruskan proyek yang kini mempunyai 2 bilion pengguna di seluruh dunia. Walaupun tidak menamatkan pelajarannya, Mark menerima ijazah kehormatan daripada University Harvard pada 28 Mei 2017. Facebook didn't work out, then I wouldn't be standing up here today. And if we're honest, Ketiga, Larry Ellison. Larry Ellison terkenal sebagai pengasas bersama dan CEO Oracle Corporation. Larry melanjutkan pelajaran di University of Illinois selepas tamat sekolah menengah. Namun disebabkan ibunya meninggal dunia, beliau telah berhenti belajar. Larry kemudiannya meneruskan pelajarannya semula di University of Chicago, dan ia hanya bertahan selama 1 semester sahaja sebelum beliau sekali lagi berhenti. Ketika di University Chicago, beliau mula mengenali reka bentuk komputer buat kali pertama. Pada 1970-an, Larry bekerja dengan syarikat Ampex Corporation di mana beliau membina pangkalan data untuk CIA yang diberi nama Oracle. Dan pada tahun 1977, beliau mengasaskan Oracle bersama-sama Bob Miner dan Ed Oates. Keempat, Michael Dell. Michael Dell merupakan pengasas dan CEO kepada syarikat Dell Technologies, antara salah satu syarikat infrastruktur teknologi terbesar di dunia. Michael Dell menyambungkan pelajaran di University of Texas dalam bidang perubatan. Ketika itu, beliau memulakan bisnis secara tidak langsung dengan menjual peralatan menaik taraf komputer pribadi di biliknya di asrama. Michael mula menyadari bahawa banyak uang dapat dijimatkan dengan menjual komputer terus kepada pembeli daripada mereka membeli terus dari kedai. Berbekalkan modal Rm4.200 daripada simpanan beliau, Michael Dell menubuhkan syarikat PCs Limited pada tahun 1984. Beliau menjual komputer dengan harga yang lebih murah daripada kedai-kedai yang dihasilkan sendiri dengan memasang komponen-komponen menjadi sebuah komputer. Pendapatan Dell Technologies pada tahun 2016 adalah Rm258 bilion dan nilai kekayaan Michael Dell menjadikan beliau individu ke-37 terkaya pada Februari 2017. We
reason over the data in real time and create much better results and outcomes. And that combined with the computing power. Kelima, Paul Allen. Paul Allen merupakan rekan baik Bill Gates, yang juga merupakan rekan zaman persekolahan. Selepas tamat sekolah di Lakeside School, Paul yang mendapat markah penuh bagi SAT, markah untuk masuk ke college yaitu 1600. Beliau diterima masuk ke Washington State University, kemudiannya berhenti daripada university selepas 2 tahun untuk bekerja sebagai programmer di Honeywell. Paul kemudiannya bekerja sama dengan rekannya Bill Gates dan menubuhkan Microsoft pada tahun 1975, yang kini menjana keuntungan Rm358 billion setahun. Paul Allen juga merupakan pengasas dan CEO syarikat Vulcan Inc. Paul meninggalkan Microsoft pada tahun 1982 karena masalah kesehatan yang serius. Pada tahun 2017, kekayaan Paul Allen merupakan manusia ke-46 paling kaya di dunia. Integral to what you want to do in the future, or can you focus on other areas and not pursue search? So those are really, really hard decisions. Microsoft co-founder Paul Allen is dead. His family just released a statement. Allen died today from complications of non-Hodgkin's lymphoma. In 1975, he started Microsoft with childhood friend Bill Gates. Allen was obviously also heavily involved in philanthropy. He was chairman of the NFL's Seattle Seahawks. Paul Allen was 65.